kalau saya yang buat. Tuan-tuan dan puan sekalian, the first step, I'm going to open the form design. And after that, I'm going to proceed with the new projects. And the first step, when you click the new project, remember to put where your project will be located at. Don't get confused with your own computer. So, I'm going to spell out here, my disease. So, disease saya apa? STD lah. Contoh. Saya ambil contoh. Okey. Borang, siasatan, penyakit, berjangkit, akibat dari aktiviti seksual. Contoh. Ini contohlah. Nama apa nama? STD. So, saya punya form name pun STD. Macam itulah. Sekejap. Dia tengah lambat sikit. STD. Kemudian saya tekan OK. Kalau anda tekan cancel, buat baliklah sampai kiamat. Buat je. Takkan settle lah benda tu. Okey, selepas anda tekan OK, maka dia akan buat satu database dan dia akan masukkan semuanya di dalam folder tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu nasihat saya, tolong letak dalam folder. Kalau tak, dia akan bercerakinan dan bertebaran di muka bumi Allah di dalam komputer masing-masing. Yang anda sendiri pun tak tahu nanti. Nanti anda tanya saya minggu depan, Encik saya simpan kat mana? Aku stylex seorang-seorang. Anda simpan, anda kena tahu kat mana. Tengok ni, macam ni contoh saya punya. User download std.prj/std page 1. So ini adalah page 1. Seperti mana saya maklum kepada anda semua tadi, page 1 fokusnya kepada social social dan juga dia punya demografik lah, social demografik. So tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada page 1 dan right click pada page 1, kemudian tolong rename. Yang ini saya letak sebagai socio demo. Kemudian saya tekan enter. So, socio demo bermaksud socio demographic data. Contoh apa? Nama of course lah, kita biasanya takkan letak nama sebab kita nak dia jadi anonymous. Umur, pandai. Jantina lagi? Lagi apa? Umur lagi sekali, bagus. Lagi? Dah umur, jantina lagi. Jantina lagi sekali, okey, bagus. Lagi? Race, pekerjaan, hobi. Ingat saya kaji STD kau jangan cerita sekolah mana. Ini STD. Kalau budak-budak dah dapat STD, pelik negara kita ni. Jangan. Ni STD ni biasanya orang yang dah lepas sekolah lah. Okey, pekerjaan dan sebagainya lah. Bagus. Okey, kemudian anda boleh tambah page lagi. Anda pergi ke STD ataupun nama borang yang tuan-tuan dan puan buat tadi. Anda right click dan tekan add page. So, ini adalah kaedah menambah page yang nombor 2. So, nombor 2 saya dah bagi tahu tadi adalah clinical features. Betul tak? Clinical features ataupun clinical features ataupun diagnosis. Yang penting ianya akan dimasukkan oleh pegawai perubatan ataupun maklumat yang diberikan oleh pegawai perubatan yang membuat diagnosis kepada si mangsa ataupun responden yang berkenaan. Selesai? Faham? Kemudian tuan-tuan dan puan boleh tambah lagi add page yang seterusnya dinamakan sebagai laboratory. Okey, laboratory tak lain tak bukan adalah melihat kepada result makmal. Contoh macam STD, biasanya kita akan ambil result apa? Pandai. Kita akan ambil result darah. Lain selain daripada tu, apa lagi yang kita akan buat untuk STD? Dari segi biological monitoring dia. Simptom, kita akan tengok dia punya dia tak akan ambil dia spesimen yang lain pun dia ambil lah macam semen, tapi biasa ambil blood lah, senang. Kalau macam STD, contoh saya ambil syphilis kan, paling senang ambil blood. Kita boleh tahu ada infection dalam blood dia. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh klik lagi pada STD, contoh STD ataupun nama-nama tuan-tuan dan puan punya yang berkenaan. Boleh pergi kepada environmental factor. Environmental factor. Environmental factor. Saya rasa saya akan tukarlah STD ni. Sebab apa? Sebab saya rasa susah nanti saya nak tunjukkan contoh yang mudah untuk awak faham. So saya akan ubahlah kejap lagi. Okay, last kali but not least is the epidemiological link. Okay. Pardon? Tak semestinya. Okay, ada soalan daripada sahabat kita. Adakah memang kena buat 5 page? Jawapan dia no. Depends kepada kesesuaian siasatan yang anda nak buat. So, oleh kerana latihan anda nanti adalah melibatkan disease yang anda nak,
So terpulanglah anda nak kaitkan disease tu dengan apa? Contoh, anda nak kaitkan disease itu dengan pengetahuan. So anda akan buat page pasal penyakit, pengetahuan dia dengan dia punya misal kata simptom. Macam itulah. Ada di kalangan kamu yang mungkin bukan nak buat di kalangan pengetahuan. Dia melibatkan pemantauan fizikal. So anda akan konon-konon lah anda pantau fizikal dia. Macam itulah. Okey. So saya mohon maaf, saya kena buat sedikit update. Sebab STD ini saya rasa macam tak sesuai. Okey, saya tutup. So selepas saya tutup ya. Dengar ni. Selepas saya tutup sebenarnya saya punya folder telah diwujudkan di sini. Dia akan automatic create lah semua di dalam kita punya borang tadi. Kalau anda buka saya punya folder STD ni, kita akan ada dua file. Satu Microsoft Access file dan another one will be the PRJ punya file. So PRJ ni lah file yang akan dibaca oleh Epinfo punya software. Okay. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya ingatkan video yang saya terbitkan ini nama je STD. Tapi saya tak buat pasal STD sebab saya nak menyenangkan kefahaman tuan-tuan dan puan. So saya akan buat more on food and waterborne. Nama je STD tapi dia adalah food and waterborne. Okey, so saya buka semula. Ini cara dia, anda nak buka semula, anda akan ada dua cara. Pertama, anda boleh pergi kepada recent project. Ataupun anda boleh pergi kepada open project. Okey, macam kes saya ni, saya akan pergi kepada open project lah. Saya akan pergi kepada STD dan saya akan buka. Okey. Okey. Boleh tak kita renamekan folder tu? Jawapan saya jangan. Jangan sebarang-sebarang rename. Kalau anda renamekan folder tu, anda kena renamekan juga file-file yang lain di dalamnya. Kerana sistem ni dia menggunakan sistem Windows secara file name. So kalau anda tersilap mengubah suai mengikut selera tuan-tuan dan puan-puan, saya khawatir dia akan tak boleh dibaca. Contoh macam ni kan, saya ubah. Saya buat food. Awak rasa-rasa boleh baca ke nanti? Saya khawatir tak boleh. So oleh demikian saya ubah semua menjadi food. Barulah dia tidak mempunyai masalah in the future. Faham? Boleh bayang apa yang saya maksudkan ni? Okey. Apa-apa file yang coming out from that particular logic adalah satu benda yang awak perlu concern lah. Tengok even kalau saya ambil recent project STD ni pun dia tak boleh baca dah. Sebab dia nak baca STD. Tapi kita dah tukar nama bukan STD. Kita tukar nama dia sekarang kepada food. Ini pun saya kena double check sama ada dia boleh baca ataupun tidak. Hopefully tak boleh. Tengok tak boleh baca. Nampak? Sebab dia punya database dia telah lari. Semua yang ada dalam database asal dia telah lari. So oleh demikian, kalau anda baru nak buat, anda mesti tahu dulu apakah yang anda nak buat lah. Macam saya ni tadi nak buat pasal food tapi lala terbuat pasal STD. So macam mana cara yang paling senang? Saya delete je lah. Buat baru. Itu yang terbaik. Faham kan? Senang tak nak buat baru? Senang lah sebab saya yang buat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan semua merasa senang juga, baguslah. So anda akan buat benda ni nanti di PKD masing-masing kemudian insya-Allah. Okey, saya ulang balik semula cara dia. Dan kemudian saya akan teruskan dengan soalan. Saya dah buang semua termasuk page tadi. Padan muka. Tak ada hal lah. Okey, pertama pergi kepada browse, kemudian tuan-tuan dan puan locate di manakah tempat yang tuan-tuan dan puan nak letak. Saya letak di sini sebagai food. Saya letak food lah sebab food ni senang untuk saya bagi contoh kepada anda. Food borne disease. Okey, sini saya akan namakan dia food sign. Okey. Oh, sorry, dia tak boleh ada space bar. Food underscore sign. Tak payahlah, food je lah. Food SAI. Tak payahlah, food je lah. Food. Tak, sebab nanti banyak sangat error. Dia akan melambatkan proses kerja saya. Okey, bila dah siap. So, step yang pertama, tuan-tuan dan puan buat page. So, saya dah maklumkan tadi, page ni tak semestinya kena buat 5. Okey, saya hanya memberikan contoh saja kerana ini adalah sangat mudah untuk difahami apabila anda berborak dengan epidemiologis di lapangan. Ini adalah komponen-komponen utama yang akan disemak sama ada benda ni berlaku outbreak ataupun tidak. Dari segi laboratory findings, ada tak linkages-nya? Ada tak epic link dia? Okey, yang ini paling penting apabila kita nak membuat penyiasatan secara analytics. Analytics means we are trying to establish linkages between the cases and also the agent based on the
theoretical data framework lah, daripada data yang kita collect, daripada makmal, daripada result yang kita buat di lapangan dan lain-lain. Sosio-demo lagi yang kedua apa? Clinical. Okey, lagi laboratory, lab. Saya buat simple je lah lagi. Environment. Yang lagi satu adalah epidemiology lah. Epidemiology. Okey. So, sekarang ni mari kita pergi yang nombor 1. Anda klik kepada page yang nombor 1 namanya Sosio-demo. Anda masukkan benda-benda berikut. Pertama, anda masukkan label. Cara nak masukkan dia, tengok ni. Anda tekan label ni, anda serit ke dalam. Serit ke canvas. So, saya akan tulis ini, borang siasatan penyakit bawaan air. PKD ABC, contoh. Ini contohlah. So, saya akan ringkaskanlah file name ni adalah borang. Name. Okey, kemudian saya boleh tekan font dan saya boleh ubah jenis font tu. So, saya ubah font tu jadi 20 lah. Sebab ini adalah title. Nampak? Dan saya adjust accordingly. Tak apa, saya akan repeat balik semula. Okey, ini cara nak buat dia punya title. Dah boleh belum? Okey, cuba buat title satu. Katakanlah dah buat, nak edit. Anda tekan right click, properties. Edit lah. Contohnya, saya nak jadikan dia kepada bentuk bold. Nak tukar pula dia punya jenis huruf dalam bentuk yang berkenaan. Saya ubah. Dia jadi begini. Nak letak logo, letaklah logo. Tak ada masalah. Nak letak apa benda pun, tak ada masalah. Tak lain tak bukan, anda akan tanya dia dari segi nama. Betul tak? Nama. Jadi, tuan-tuan dan puan akan ambil teks. Serit masuk ke dalam. Letaklah nama. Misalnya kata nama. Okey, anda boleh letak required. Required maknanya wajib dijawab. Anda boleh tekan OK. So, dia akan keluar beginilah nama. Dan dia akan ada 2 kotak. Betul tak? Satu tu adalah dia punya nama dia. Satu lagi adalah kotak untuk kita isi barang-barang tu lah. Kita punya bahan tu. So, anda boleh adjust lah mengikut kreativiti. Okey. Dan okey. Yang kedua. Saya tak akan pergi semua tau. Saya akan tunjuk jenis-jenis je. Faham Macam ni tadi saya dah tunjuk label macam tu. Yang kedua teks macam ni. Teks macam ni. Teks uppercase lah. Tahu semua huruf besar. Multiline ni biasanya kita akan guna untuk alamat. Betul tak? Alamat. Tapi saya tak galakkanlah anda gunakan alamat untuk minta orang letak alamat full dia dekat sini. Jangan. Mengikut pengalaman saya dalam penyiasatan penyakit epidemiologi ni, anda minta dia punya nombor rumah dengan nama jalan dan taman, okey. Tapi postcode tolong asingkan. Postcode, negeri, dan lain-lain tu asingkan. Itu sebab kalau anda isi borang di dalam bank apa bank? Bank, okey sorry. Bank, dia akan minta anda isi dalam kotak. Kenapa dia suruh isi dalam kotak? Dia nak limitkan, okey bagus. Satu lagi. Dia nak anda betul-betul tulislah apakah huruf yang dimaksudkan pada kotak tu. Kalau tak tulis dalam kotak huruf besar, semua tulis bersambung, faham? Kalau macam Encik Aizat tulis lagilah. Memang tak nampak macam pakai kaki dia tulis. So dia suruh isi dalam kotak. Kemudian kalau anda perasan, dia akan asingkan postcode. Macam anda nak hantar post barang pun gitu kan. Postcode kat tempat lain. Negeri kat tempat lain. Macam pelik. Kenapakah perkara ini berlaku? Jawapan dia adalah untuk tujuan analisis. Itu je. So kat sini contoh saya letakkan alamat. Awak tulis macam ni contoh nombor rumah dan jalan. Ni contoh saya lah. Okey. Saya letak nombor rumah dan jalan, maka dia akan keluar seperti inilah. Katakanlah nak cantikkan lagi, awak besarkan dan kecilkan dan sebagainya lah. Ini multi-line. Lepas tu tak lain tak bukan kita nak postcode. Postcode mestilah dalam bentuk nombor, betul tak? So saya akan tulis sini postcode. Required OK. Ini contoh postcode. Okey. Postcode required. Ada certain benda mungkin tak perlu required. Kalau tak, orang tak boleh lengkap isi awak punya borang ni nanti. Okey, nombor rumah dan jalan. Ni contoh postcode. Saya tunjuk contoh. Maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan tak nak ikut, boleh ke tak? Boleh. Saya tak akan argue about that. It's all up to you. Okey, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kemudian saya akan pilih yang the next one. Namanya option. Option. Nantilah option kemudian lah. Bolehlah option lah. Tak, sebab option ni
Tak, sebenarnya option ni adalah saya nak buat seperti negeri ataupun mukim. Awak duduk dalam daerah A, betul? Dalam daerah A ni ada 8 mukim. So, awak tak nak orang salah tulis perkataan mukim tu. Contohnya ada mukim nama Selangor. Kan nanti orang salah eja, dia eja Selangor. Selangor. Patutnya mukim tu Selangor. Ada mukim nama Lengai. Ataupun Lenga. Orang tulis Lengai. Orang tulis Lentok. Salah tulis. Jadi, untuk mengelakkan orang salah pilih, maka kita bagi dia list. Sebab itu, kalau anda perasan, contoh macam negeri kan. Negeri tak diminta anda type negeri. Negeri kena pilih. Sebab apa kena pilih? Pandai. Nanti orang kata negeri 9, dia cari N9. Susahlah nak analisis. Betul tak? So, nak mengelakkan berlakunya masalah ini, maka kita pilih benda yang memang fix, suruh orang pilih. Mana yang benda memang nak tahu orang type, suruh orang type. Jelas Bagus. So, ni contoh apa tadi? Mukim. Mukim. Sebab ini memang kat daerah saya pun. So, saya ada berapa mukim? 4 mukim saya kata. Lengai, Lemau. Ini contohlah. Longlai, Longan. Contoh. Okey. Ini mukim. Sebab saya nak buat jenis macam ni. Ada alamat, lepas tu postcode, mukim. Dan last sekali adalah negeri. Negeri memang kita tahu ni daerah mana. Of course lah kita tahu negeri mana kan. Macam tu. Okey, jelas? Okey, seterusnya phone number. Phone number apa phone number? Nombor telefon. Nombor telefon ni saya tak jadikan dia required. Sebab mungkin ada orang yang tak ada nombor telefon. Okey, kemudian saya akan pergi kepada date. Date of birth. Tarikh lahir. Okey, contoh tarikh lahir. Tarikh lahir ni saya akan buat required. Okey, tengok ni Tengok ni tuan-tuan dan puan, tengok ni. Kenapa saya kata tengok ni? Tengok ni. Jika anda seorang PPKP yang bagus, maka anda sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdik lah. So, salah satu contoh nak mengasah kecerdikan tuan-tuan dan puan adalah seperti menggunakan tarikh ni, anda letak range. Sebab saya nak buat kajian penyakit berjangkit bawaan air, betul? Dan fokus saya sebenarnya contoh pada satu sekolah. So, kalau pada satu sekolah, saya dah tahu dah, dalam sekolah tu akan ada budak form 1 sampai budak form 5. Betul tak? So, budak form 1 sampai form 5 tu mesti saya tahu kan? Sejak bila dia lahir, sampai sejak bila dia tak lahir. Betul? So, kalau katakanlah sekarang ni form 1, agak-agak budak form 1 hari ni, berapa umur lahir dia? Kalau budak tu form 1 hari ni, 2008 lah misalnya katakan. Betul ke 2008? Sebab anak awak form 1. Adik awak form 1. So, katakan adik awak form 1 2008. So, dia boleh sampai 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. So, anda akan letakkan range daripada 2007 misalnya kata, sampailah 2012 tadi. Supaya dia cover dalam range tu. So, kalau ada siapa yang lahir bukan dalam range tu, ni nak siasat penyakit berjangkit di dalam sekolah. Ni contoh. Foodborne outbreak dekat dalam sekolah, maka anda setkan siap-siap dia punya tarikh. Itu contoh apabila anda nak lekatkan dia punya range. Kalau tak payah. Saya tak letak lah. Okey, dah selesai. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Namanya adalah date and time. Date and time lah. Time lah. Checkbox apa checkbox? Checkbox adalah tanda. Ni tanda checkbox ni contohnya seperti ni Katakanlah anda nak tahu sama ada, kita nak buat borang serta penyakit bawaan air, PKD, ABC, di sekolah. Kes ni berlaku kat sekolah misalnya kata. So, kita akan tanya orang ni lah. Sama ada orang ni adalah kes ataupun orang ini adalah bukan kes. Status. Status kesihatan. Okey, Allah. Bukan status kesihatan, maafkan saya. Sakit. Apa ni? Kes ataupun kontrol lah. So, saya copy, saya paste. Satu lagi ni saya buat kontrol. Kawalan. Okey, kes dan kawalan ni pula kita tak tahu kan apa benda ni nak buat kan. So, apa yang anda akan buat kalau saya kes dengan kawalan tak boleh. Saya akan buang. So, apa saya buang?
Saya tak nak nanti akan ada kawan-kawan saya yang PPKP tersilap tulis. Dia tik dua-dua. Bila dia tik dua-dua, maknanya kita tak tahu dia ni kes ke, dia ni kawalan kan? Jadi kita nak dia pilih salah satu. So kalau pilih salah satu, maka kita akan ambil option. Okay? So checkbox ni biasanya kalau misalnya kata kekerapan makan lah misal kata. Pagi. Ini contoh saja pagi. Lepas tu anda ada lagi checkbox. Sebab nak tunjukkan contoh penggunaan checkbox tu. Tengah hari. Okey, kemudian malam. Contoh Ya, nanti kita akan minta student tu tanda ataupun kita punya IK di lapangan yang pagi tu buat siasatan, dia akan tandalah. Student A ni makan tak pagi, tengah hari, malam. So baru kita tahu kan nanti menu yang mana berisiko tu nanti. Betul tak? Ni contoh. Kalau dia makan 3-3 kali, 3-3 kalilah. Okey, so untuk mengcompoundkan dia, maka kita akan pakai group. Kita akan pakai group ya. Group ni contohnya kita akan tulis sini status makan di asrama. Okey, dia akan jadi blok macam tu. So anda akan basically letak dia macam tu lah. Okey. So kalau kawan-kawan kita di lapangan nanti, dia boleh nampak lah satu makan di asrama, kita tanya, makan pagi tak? Makan. Tik lah. Makan tengah hari? Makan. Tik. Okey, macam tu Itu contoh checkbox. Yes, no. Yes, no ni adalah contoh yang kita nak tahu dia ya atau tidak lah. So kita akan tanya air minum. Minum dari misal katalah water dispenser. Contoh kita nak tanya je. Katakanlah kita suspek ada isu juga pada water dispenser kan? So kita tanyalah sama ada dia minum atau tak minum. Sebenarnya yang ini lebih sesuai kita tanya pada environment. Tapi saya tunjuk je contoh tu. Option, command button, image, nak letak image, legal values, mirror, grid dan lain-lain ni nanti anda boleh explore. Saya tunjuk contoh saja. Penyakit, berjangkit, bawaan air dan makanan ni. Boleh follow, tak boleh follow ke unfollow already? Follow. Oh, lost. Unfollow. Ui, bahaya ni unfollow. Laju sangat. Yang mana laju tu? Sebab awak ikut satu-satu kot. Tak payah ikut semua. Jangan ikut semua. Kalau awak tak buat kajian penyakit yang sesuai, macam contoh saya buat status makan di asrama, awak buat penyakit STD, apa benda makan dengan STD? Contoh macam itulah. Tak ada kena-mengena. So ikut anda punya kreativiti lah. Tapi kalau anda nak follow apa saja saya buat, awak buat, sekadar nak ada pengalaman itu, terpulang. Tapi nanti anda edit lah according to your disease. According to your disease. Baik, kita pergi yang nombor 2, clinical. Clinical pun sama je lah. Clinical pun sama. Saya menunjukkan ciri-ciri yang mudah. Clinical. Okay, saya letak title clinical. Okay, saya jadikan dia punya font besar sikit. Okay, semudah itu. Okay, kemudian clinical biasanya doktor akan pilih apakah jenis simptom yang appear disebabkan oleh that outbreak. Contohnya kita akan letak group. Saya akan letak group lah. Saya akan letak group. Simptom. Simptom. So dalam simptom ni saya letaklah beberapa jenis simptom dan dengan menggunakan yes no. Contohlah yes no. Contoh simptom yang pertama adalah muntah. Okey, ada muntah ke tak ada muntah? Contoh. Okey, yang kedua, apakah contoh simptom bagi orang yang mengalami masalah keracunan makanan ya, tuan-tuan dan puan sekalian? Cirit-birit. Mana Cirit-birit. Copy. Sorry, saya boleh copy paste Apa dia? Yang ini saya pakai yes no. Muntah, cirit-birit. Okey. Boleh. Okey, nak guna apa sebenarnya terpulang. Saya tak ada masalah pun. Saya cuma menunjukkan contoh saja. Saya pun akan buat pakai checkbox juga. Nak mempelbagaikanlah simptom. So kat sini apa lagi simptom dia? Muntah, cerit-berit. Lagi apa lagi simptom orang yang dapat food poisoning? Lawyer. Lagi?
Pandai. Lagi demam. Demam. Lagi apa dia? Nanti kita tengok apa jadi bila kita key in dalam bentuk checkbox, macam mana data tu keluar. Nanti kita tengok. Lagi satu apa tadi? Lawyer demam, hilang selera makan. Okey, siap. Image ni nak letak gambar macam mana? Mari kita cuba sama-sama. Masukkan image. Okey. Kita akan letak dia contoh makanan. Kemudian awak kena upload lah. Allah. Boleh, grup pun boleh. Tak ada masalah. Saya nanti awak try lah. Sebab saya punya ni bukan installer. Saya punya ni adalah run apps. Saya tak boleh nak run apps. Saya punya adalah installer. Saya punya bukan installer, saya punya run app. Okey, dah habis untuk clinical, saya akan pergi kepada lab. Lab pun sama juga, saya akan ambil label, letakkan lab. Yang pergi letak banyak-banyak buat apa? Pandai betul saya ni. Okey, lab. Lab apa nak letak? Lab result lah, lab result. Lab result ni saya letak apa? Saya letak option je lah, senang. Result makmal. So result makmal ada dua, positif, negatif. Ini contoh lah, contoh. Saya nak cepat sebab saya takut nanti kita tak sempat nak cover lagi satu bahagian. Okey, yang ni. Okey. Alright. Kemudian saya akan pergi kepada environment. Okey, environment adalah sangat penting. Sebab pada environment ini saya akan nanti nak tengok apa yang orang makan. Sebab ini food poisoning, betul? Kita akan ada dua tim. Satu tim akan pergi ke hospital. Satu tim akan pergi ke sekolah punya dapur, betul? Yang pergi ke sekolah ni akan buat investigation untuk cari kontrol lah. Kontrol maknanya orang tu makan tapi tak sakit ataupun tak sakit lagi. Ada satu tim pergi dekat hospital untuk membuat penyiasatan pada orang yang sedang sakit. Betul? Itu dia punya konsep. So kat sini label dia adalah environment. Ataupun apa? Environment apa dalam bahasa Melayu? Lemah. Betul. Awak dulu SPM A Saya A juga tapi bila dah besar-besar ni terus tak pandai lah. Persekitaran tadi saya cakap apa? Jenis-jenis makanan Okey, untuk sebelum jenis makanan ni, biasanya lah mengikut amalan saya akan tentukan apakah kumpulan yang sedang saya siasat. Senang untuk saya identify kelak So yang ini saya akan tulis kumpulan lah. So kumpulan, seperti mana semua tahu akan ada dua. Satu kumpulan case, satu lagi kumpulan kawalan. Tapi tak silap saya, benda ni dah ada dekat dalam nombor satu tadi. Tapi tak apalah, saya repeat lagi sekali. Nak double confirm je, kumpulan. Sebab tak siap, sosio demo ni dah ada. Oh tak ada. Tak ada, environment saya letaklah, case kawalan. Alright, saya akan masukkan contoh-contoh yang pelbagai untuk pertanyaan soalan jenis makanan yang dimakan. Supaya nanti tuan-tuan dan puan boleh nampak apakah result yang akan keluar dan tuan-tuan dan puan decide sendiri nak pakai jenis apa yang mudah dan senang untuk dianalisa. Okey? Contohnya adalah seperti berikut. Sebelum saya letak apa-apa, saya letak dulu label lah. Jenis makanan yang dimakan. Okey, jenis makanan yang dimakan. Yang ini saya bagi font besar sikit sebab dia hanyalah label. So dia akan berada di sini. Saya letak di tengah-tengah. Kemudian saya akan mix around. Saya akan tunjuk beberapa contoh jenis-jenis yang boleh dibuat. Pertama kita pakai jenis checkbox lah. Makan nasi lemak. Makan tak payah tulis lah, pandai. Nasi lemak je lah, betul? Nasi lemak, okey. Kemudian, katakanlah saya buat lagi satu checkbox. Air Milo, contoh. Okey, ini adalah contoh checkbox. Nanti kita buat lagi pula contoh yang bukan checkbox seperti yes, no. Apa lagi?
Sekolah asrama biasa makan apa? Mi goreng. Sausage, telur goyang. Okey, tak apa, kita buat dua-dua je. Okey, kita dah ada yes no, kita dah ada checkbox, kita tambah lagi satu namanya option. Option apa? Contoh makanan. Bihun sup. Makan, tidak makan. Ini contoh. Saya buat beberapa contoh. Yang ini contoh checkbox, yang ini contoh yes no, yang ini contoh option. Supaya nanti kita akan tengok apa yang terjadi dan penghasilan yang bagaimana data yang akan termuncul selepas tuan-tuan dan puan key in nanti. Lagi apa lagi menu? Apa dia? Nasi bujang. Itu dah custom sangat dah tu. Nasi bujang telur lebih garam dalam lebih kurang 25 mg. Oh, itu dah terlampau spesifik Okey, kemudian saya tambah lagi satu namanya grid. Grid ni agak teknikal jugalah Okey, grid ni tak silap saya awak kena add lah. Apakah dia punya jenis-jenis makanan dia tadi? Contoh air apa? Air limau. Lagi? Oh. Grid ni adalah contoh jenis yang akan ada nanti pada data kita. Save to column. So dia akan ada air limau, nanti orang akan klik lah. Lagi? Air mata air. Jenis data dia pula adalah jenis yes no. Save to column. So macam itulah. Okay, ini contoh column. So nanti anda ikutlah kesesuaian Saya just buat je supaya anda nampak nanti yang ini apa, yang ini apa. Sebab bila saya tak buat dan bila awak pun tak buat, maka awak pun takkan ada experience kan. Bila dah tahu, baru awak boleh bayangkanlah nanti kesesuaian dia dengan penyakit yang anda sedang investigate. Okey, sebenarnya untuk environment dah selesai lah. Mungkin kat sini anda boleh tambahkan lagi satu option. Status air terawat. Terawat tapi tak terawat sangat. Macam mana terawat tidak je lah kan. Senang. Okey, selesai. Last kali epidemiology. So biasanya dalam epidemiology ni kita akan tengok dari segi dia punya masa. Dengar epidemiology adalah fokus kepada 3 benda. Time, place, person. Saya ulang. Betul lah puan? Betul lah. Time, place, person. Kita akan tengok dari segi masa. Kita akan tengok dari segi tempat. Kita akan tengok dari segi orang. Maknanya tempat tu apa? Kita kena tahu orang ni makan kat asrama ke tak makan kat asrama. So kalau dia makan dekat dalam bilik dia, maksudnya dia tak makan dekat asrama, so dia mungkin bukan ada epidemiological link yang sama. Sama juga dengan macam person. Katakanlah kita tahu bahawa yang makan ini adalah budak-budak yang tercemar dan yang sakit perut yang berada di hospital ni, kebanyakannya budak darjah 4. Tiba-tiba ada seorang budak darjah 1. So kita tahulah dia bukan dalam kluster itu. Dia adalah budak lain lah. Rupanya dia budak yang tak makan pagi. Dia bukan keracunan makanan, dia gastrik contoh. Okey, kemudian lagi satu time, place. Place tadi saya dah beritahu time. Time adalah berdasarkan julat masa. So epidemiological link ni adalah sangat penting terutama apabila kita nak membuat definisi case dalam penyiasatan outbreak. Okey, case definition. Masa mula-mula berlaku COVID dulu, apa case definisi yang dikeluarkan oleh KKM? Barang siapa yang datang daripada negara mana? Tempat. Pada masa bila? Duration 14 hari. Lepas tu lagi satu person. Orang yang macam mana? Maknanya adakah orang yang orang tu ada melibatkan simptom puan Time, place, person. Orang tu maksudnya simptom ke simptom tu adalah salah satu benda yang penting untuk orang lah. Maksudnya orang yang datang daripada China pada tarikh sekian-sekian mempunyai gejala berikut. So itu masa initial dulu. Tak silap saya sewaktu hujung tahun 2019, KKM memang dah buat dah definisi untuk memfilter orang-orang yang mula masuk ke negara kita. Lepas daripada tu barulah jadi outbreak sebab kita tunggu declaration daripada WHO. Bagus tak?
Okey, label yang terakhir adalah epidemiologi. So, epidemiologi ni tak lain tak bukan, saya dah maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan maklumat yang bakal menceritakan link kepada 3 benda tadi. Dari segi masa, tarikh, masa, time, place, person. So, time ni maknanya kita akan ambil date dan time, date lah. Tarikh, mula, lapor, sakit, contoh. So, dari sini kita tahu adakah dia ni adalah orang yang akan masuk dalam kita punya senarai ataupun tidak. Yang kedua adalah dia punya contohlah kelas, darjah lah, darjah. So, takkanlah sekolah asrama ada, budak sekolah rendah ada sekolah asrama ke? Ada juga. Okeylah, saya layankan je lah. Darjah 8 ada. Darjah apa? Darjah 4 Darjah 5. Awak gelak Saya mana ada anak sekolah lagi Darjah 6. Darjah 8. Aduh. Okey, next apa lagi? Time, place. Okey, lagi satu tak lain tak bukan adalah more on symptom symptom. Sakit. Sakit sikit Okey, habis. Dah siap. Okey, inilah saya punya borang